Halo, hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita bertemu lagi di ruangan ini, Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Terima kasih kepada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia yang secara istimewanya merestui untuk Rakita membawakan ruangan ini kepada pendengar-pendengar dan juga kepada penonton-penonton yang sedang menyaksikan secara live di Facebook rakita.my dan juga di TikTok rakita.my dan juga dengarkan di frekuensi 107.9 di aplikasi Shock dan juga kini boleh didengari di aplikasi Audio Plus. Okey. So, kita senapas. Okey, bersama saya Atul Tauhid dan juga Jo Zakaria. Yang tak ada siapa pun kenal. Yes, tetapi semakin dikenali segmen ini. Terima kasih kepada semua yang menyokong. Betul. Yang menyaksikan kami di setiap episod. Dan insyaAllah tak lama lagi kita akan membawakan hadiah-hadiah istimewa kepada semua yang menyaksikan Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Kita tak janji bulan dan bintang. Betul. Tapi kita cuba usahakan yang terbaik. Okey. Kalau bulan bintang dia bagi hujung Melayu pula. Bukan. Okey, untuk episod kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan sukan angkat berat. Dan dalam sedar tak sedar sebenarnya kita baru saja memecahkan rekod kebangsaan dan juga rekod Commonwealth. Bukan kita lah. Bukan kami. Kalau kami berat yang angkat kami. Ya. Kami nak bawa diri sendiri pun dah terasa berat dah. Ya, betul. Kita akan bersama dengan seorang atlet yang sememangnya mengharumkan nama negara. Termasuklah membawa baju yang tertera bendera jalur gemilang di Sukan Olimpik Paris baru-baru ini. Kita bersama dengan Anik Kasdan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang. Waalaikumsalam. Kenapa? Okey. Macam kenapa? Itu ada. Kejut je. Macam takut je. Okey. Anik, Jangan Kenapa? tinggi sangat. Anik. Sebab tadi dah macam terkejut dah ni kan. Okey, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam My Sukan Corner. Sebelum itu, sebagai permulaan, mungkin kita nak memberi ruang kepada Anik untuk memberitahu kepada penonton-penonton di rumah, kepada pendengar-pendengar di mana-mana saja sekarang ini, bagaimana Anik menceburi sukan angkat berat dan perkenalkan sedikit latar belakang Anik. Hai. Ada. Keluar. Saya Anik Kasdan, umur 22, asal dari Sigi Ahmad Johor lah. Saya start menceburi bidang sukan angkat berat ni start umur hujung tahun 2014 lah. Okey. Saya 2014. Dan tu umur bermakna umur 10 tahun. 2015. 2015. Ya. 16 pula. Wah, banyak ingat tu. Okey. 2016. Dan tu umur berapa? Time tu umur 14. 14 tahun Umur 14 tahun. Okey. 4 tahun. Okey. Alright. Saya sebab abang saya pun main angkat berat. Jadi saya pun teman je lah. Pun main sikit-sikit sebab sebelum saya main angkat berat ni saya main sukan hoki dulu. Okey. Saya dah masuk sport school apa semua. Lepas tu bila balik asrama hujung minggu tu yang ikut abang saya pergi gym tu. Okey. Dia training apa semua kan. Lepas tu awal tahun 2017 tu ada coach pertama yang train saya lah, coach dari Indon. Dia pun hari tu kat Olimpik pun saya lawan anak buah dia juga. Okey. Kira lawan abang sendirilah. Okey. Dia nama dia Pak Yun. Dia offer saya nak training ke tak sebab dia tengok saya macam okey boleh kan. Saya pun try cakap bapak saya pun tak bagi mula-mula kan sebab saya dah masuk asrama apa semua, sekolah sukan. Maknanya waktu tu dah duduk dalam sekolah sukan dah lah. Betul, dah duduk masuk sukan. Dalam sukan hoki waktu tu? Sukan hoki. Okay. And then lepas tu saya try dah okey nak try push lagi tapi tak boleh, susah. Sebab sukan team kan. Jadi saya buat keputusan, cakap bincangan bapak saya, cakap saya nak keluar asrama lah. Awal-awal tu memang dia tak bagi tapi hari-hari cakap kan. Dia Betul. dia jadi lembut lah, dia restu lah. Lepas tu dekat situ start lah saya punya career dalam sukan angkat berat ni. Jadi maknanya keluar daripada asrama tu maknanya keluar daripada sekolah tu ke? Keluar daripada sekolah tu. Okey. Bermakna mengorbankan pengajian di sekolah sukan Negeri Johor. Negeri Johor. Okey, sekolah sukan Negeri Johor dalam sukan hoki. Kemudian berpindah ke sukan angkat berat. Okey.
sukan angkat berat ni bukan sukan yang banyak dijalankan di sekolah. Betul. Jadi macam mana awak lalui proses latihan dan sebagainya? Proses latihan dia macam sebelum ni sebenarnya okey. Sebelum saya tukar sukan tu, saya dah terfikir lah, kalau main angkat berat tak penat macam ni. Sebab berlari kan. Okey. Tapi rupanya penat juga. Masih penat Penat juga. Mana Saya you kan tak penat? Okey. sesak nafas jugalah. Okey, Sebab okey. angkat bebanan berat kan. Ulang. Saya ikut sama je ni kan. Ingat ada perubahan. Tapi yang syoknya dan suka angkat berat ni, dia individu lah. Okey. Sebab kita buat sendiri, kita yang dapat habuan dia sendiri kan. Jadi tu salah satu sebab saya suka sukan ni. Okey, adakah disebabkan Buat juga pengaruh balau ni. bukan, adakah disebabkan penglibatan abang yang mendorong untuk awak terus menceburi angkat berat? Dia antara salah satu pengaruh dan penyebab lah saya join angkat berat ni. Kalau dia tak join, saya pun tak join. Mungkin tak jumpa kat sini. Waktu tu dia tak cakap yang tapi kau main okey ni Nick kan. Penat dia sama juga ni. Takkan kau nak masuk angkat berat ni kan? Tak ada ke macam ni? Tak ada pun. Sebab masa tu angkat berat ni tak famous. Okey. Dulu kat Johor macam cikgu-cikgu, orang-orang tak berapa kenal lah. Okay. Jadi diorang pun tengah cari pelapis apa semua kan. Abang saya jom main, ajak-ajak. Saya pun okey. Maknanya abang tu sendiri dah nampak ada peluang dekat sukan angkat berat ni lah. Okay. Maknanya So, abang tak lupakan adik lah ni. Betul. Abang lah yang mainkan peranan penting sekarang ni. Okey. So banyak cerita lagi kita nak tahu selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan dan saksikan kami dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Genggam eratlah tanganmu, selami nada nadimu yang membarakan ku pandu. Dengarkanlah launganku. Kita angkat pertemuan sukan negara ini. Bersama bangkitlah semua, kita semarakkan semangat sesungguh-sungguhnya. Tempuh segala halangannya, tak kira kau di mana, laungkanlah hingga langit mendengar. Wow. Ayo terus melangkah, lupakan pernah lelah, jangan cepat mengalah. Ayo terus berlari. Masih lagi bersama saya Atul Tauhid dan juga Joe Zakaria dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner, dan bersama dengan Anik kita sedang bualkan berkenaan dengan sukan angkat berat. Anik, kita nak tanya macam mana sebenarnya kehidupan awak sebagai atlet angkat berat? Kehidupan saya sebagai atlet angkat berat ni normal lah macam atlet lain. Okey. Sebab kita orang bangun pagi, sarapan, kita orang training, macam tu berulang kali lah hari-hari. Jadi cakap beza tu tak ada juga lah. Okey. Saya ada satu soalan. Saya rasa kan ramai yang macam tertanya-tanya mungkin, adakah atlet-atlet Malaysia ni berkampung di MSN di MSN lah kan, ataupun kehidupan dia orang di luar MSN ke macam mana? Option untuk berkampung di MSN tu macam ikut sendirilah. Siapa yang nak duduk kat rumah luar duduk lah, siapa yang nak duduk dalam asrama boleh. Jadi macam setiap tahun kalau nak masuk tahun baru tu, pengurus akan tanya siapa yang nak stay dalam, siapa yang nak stay luar. Jadi dekat bilik, nama yang dalam bilik tu diorang dah boleh senaraikan lah. So kita boleh pilih roommate ke apa? Tak. Tak boleh ke? Tak boleh. Kita Adakah random lah. Roommate dari sukan yang sama? Tak juga.
sukan yang sama juga. Dia tetap akan pairkan dengan sukan yang sama. Sukan yang sama. Jadi sepanjang pelibatan Nick dalam mewakili Malaysia ni memang berkampung di MSN lah. Kat MSN je. So berapa tahun dah kat MSN? Sekarang dah tahun ketiga lah. Tahun ketiga. Tahun ketiga. So rutin harian ni macam biasalah training bangun pagi. Betul. Rutin harian bangun pagi dan sarapan. Sarapan tu menu dia macam mana? Kita nak tahu diet seorang atlet angkat berat. Lebih kepada makanan yang berprotein tinggi lah. Okey. Macam telur, ayam, salad yang fresh tu. Lepas tu kopi. Selalunya memang macam tu lah kita orang punya sarapan. Jadi sarapan apa ni orang kata menu sarapan tu bergantung pada sukan masing-masing. Ke sama je? Ke sama je. Kat dalam kafe tu diorang ada bahagian Asian, ada Western. Siapa ikut dan lah nak makan apa lah. Oh faham. Jadi kita pilih sendiri. Kita pilih punya sendiri. Load masing-masing lah. Okey. Dan yang kawal benda tu, adakah ada coach yang akan kawal ke Anik? Breakfast kau pagi makan ni je. ke diri sendiri je yang kawal? Diri sendiri. Dia kena ingat sendirilah apa makan apa yang kita kena makan kan. Kalau macam tengah on loading training, kalau dah off season tu tak kisah nak makan apa makan lah. Masa yang tengah nak loading angkatan apa semua tu memang makanan betul-betul kena jaga lah. Dan setiap hari latihannya memang angkat weight sahaja? Setiap hari? Angkat weight saja. Ke akan ada larian untuk fitness ke apa ke? Ada ke? Cardio Untuk angkat berat? Cardio. Kalau ke? angkat berat ni fitness tu tak ada lah. Sebab kita orang pun kalau macam berlari akan buat sprint je. Itu pun dalam 20 meter, 30 meter je. Okay. Jadi kalau nak suruh kita berlari seminit pun tak sampai kot rasa. Penat. Memang tak. Okay. Sebab dia bukan endurance tapi dia kepada eksplosif. Kita orang lebih kita orang train muscle untuk eksplosif punya ni lah. Okay. Power. So kalau macam tu macam mana nak konsisten kita punya strength harian tu kan? Ada ke up and down dia? Macam contoh kalau permainan lain hoki ke bola tampar ke, dia ada performance up and down ni. Untuk angkat berat? Untuk angkat berat ada juga. Up and down dia, tapi tu bergantung pada atlet tu sendirilah macam mana dia orang nak manage masa dia orang up, masa dia orang down kan. Macam contoh kita prestasi kita tengah naik, kita kena jaga betul-betul lah apa yang kita makan, kita punya rehat, kita punya recovery. Tapi bila kita down, kita kena lebih lagi daripada masa yang kita up tu. Kita kena jaga lebih lagi lah, mesti ada silap dia situ. Okey, faham. Kalau setengah sukan lain, bila nak beraksi tu, dia akan ada something yang akan motivate dia, like aku nak lepaskan geram dekat satu benda ni. So kita main bola tampar, kita tampar. Aku nak lepaskan geram, kita main bola sepak, kita sepak. Angkat berat, apa yang jadi awak punya motivation? Kalau motivation saya lebih kepada saya nak banggakan mak ayah saya nak ubah kehidupan saya lah. Jadi bila saya nak bertanding saya pun akan bercakap dengan diri sendiri lah, buat cuba cakap bagi lebih daripada 100% lah. Supaya sebab apa yang kita capai kita dapat dan kita tak rugi lah. Sebab permainan ni adalah permainan individual. Betul. Sebab kalau kata berpasukan, kita ada pasukan lawan. Betul. So banyaknya berlawan dengan diri sendiri lah. Ada berlawan dengan diri sendiri. Sebab dekat atas stage tu kita dengan besi je. Tak ada pun orang kita tengah angkat orang datang tepuk, tak ada lah. Sebab angkat Macam mana? Sebab saya pernah tengok satu iklan ni yang mana based on true story tak silap saya. Macam mana gambaran arwah anak dia bagi semangat untuk dia ni. So memang untuk sukan angkat berat memang begitulah. Tengok pada orang punya booster dia sendiri lah. Macam ada orang yang abang cakap tu isteri dia. Isteri dia, betul isteri dia. Okey, isteri dia. Orang Sepanyol. Lepas tu yang bila dia nak angkat tu, dia seolah-olah macam isteri dia ada tolong angkat tu kan. Kau pernah tengok iklan tu? Tak pernah. Itu best. Isteri dia tu memang ada waktu tournament ku kan? Tak ada. Isteri dia meninggal. Allah. So bila time dia nak angkat tu, apa yang motivate dia adalah
dia macam ingatkan isteri dia, tiba-tiba adalah konon-konon bayangan isteri datang tolong angkat macam tu lah. So Kalau that aku kind of balik motivation lah yang ada biasanya untuk angkat berat. Salah satu lah sebab kita orang ni kalau nak angkat kena ada satu macam ni perasaan tu yang boleh grow energy tu banyak lagi lah. Sebab biasanya kalau warm up kat belakang tu memang dah rasa berat betul lah. warm up tu dah memang dah angkat berat yang sepatutnya angkat. Tak tengok pada coach lah. Okey, Macam kita orang kat belakang contoh starting 110 kan. Kita akan warm up sampai 100 atau 105. Okay. Kat belakang tu nanti nak peak 110 kat atas lah. Tapi biasanya kalau kita warm up kat belakang teruk kan. Tiba-tiba kat atas ringan. Dia selalu macam tu. Dia tak jelly lah. Jelly Jelly. Tuh, kita ada dapat tahu istilah jelly. Tadi belajar jelly. Hari ni tak apa, kita akan borakkan tu lagi. Sebentar saja lagi terus dengarkan kami bersama-sama berbual berkenaan dengan sukan angkat berat dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Genggam eratlah tanganmu, selami nada nadimu yang membarakan ku pandu. Dengarkanlah launganku. Kita angkat pertemuan sukan negara ini. Bersama bangkitlah semua, kita semarakkan semangat sesungguh-sungguhnya. Tempuh segala halangannya, tak kira kau di mana, laungkanlah hingga langit mendengar. Wow. Ayo terus melangkah, lupakan penat lelah, jangan cepat mengalah. Ayo terus berlari. Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Atul Tohid di sini dan juga Joe Zakaria. Kita bersama dengan Anik dan kita nak tanya sekarang ni berkaitan dengan cerita Olimpik 2024 di Paris. Secara ringkasnya apa yang Anik boleh ceritakan tentang Olimpik Paris 2024? Olimpik Paris 2024 ni adalah salah satu pengalaman yang betul-betul mengajar saya macam-macam sebab kita nak belajar sesuatu mesti kat tempat yang paling susah lah. Bagi saya Olimpik paling susah sebab saya nak qualified dia pun kena pergi at least 5 game lah. Kena keluar untuk qualify ke Olimpik. Okay. Dan kena maintain top 10 sepanjang game tu. Maknanya top 10 world ke? World. Okay. Maksudnya involve dalam 5 kejohanan. Kemudian maintain dalam top 10 baru dapat pergi ke Olimpik. Betul. Okey. Tu salah satu cakap susah lah sebab tahun lepas saya pergi qualify ada 4 game. Jadi beza antara game tu sebulan 2 bulan lah. Jadi memang struggle lah. Tak rest. Nak kena peak kan. Jadi untuk atlet kalau straight peak dia mesti akan ada lembik kan. Jadi tu antara yang susah. Apa ni adakah bila dapat menyertai Olimpik Paris 2024 itu adalah mengikut perancangan tim ataupun awak ada set awak punya target-target tertentu? Saya pun tak sangka saya qualified. Sebab ni bukan kategori asal saya. Saya daripada kategori bawah, daripada 55 kg berat badan. Lepas tu saya kena move up ke 61. Okey. So bermakna akan bersaing dengan peserta lain yang Tapi dalam masa yang sama kena tambah berat badan ke macam mana? Kena tambah berat badan, kena tambah jumlah angkatan dalam masa setahun. Kena tambah berat badan. Maksudnya daripada berapa tadi kategori? 55 pergi ke 61. Dekat 10 kilo. 55 61. Okey. 6 kilo juga. 6 kilo juga. Naikkan bermakna awak kena
naikkan berat badan, macam mana cara ni tu? Kita tak tahu cara tu. Tu tadi breakfast tadi tu. Tu rutin lah kan. Bagi saya naikkan berat badan ni paling senang lah. Senang. Sebab biasanya saya kalau timbang hari ni, contohlah ini 60, esok saya boleh 63. Wah. Caranya macam mana tu? Naikkan. Saya makan je. Makan je lah. And then makan tu what type of makan yang awak masukkan? Kalau saya betul-betul masa saya nak naik kategori tu, apa je yang saya nak makan saya makan. Nasi kandar ke. Oh, dia tak ada pembahagian fat ke benda-benda macam tak tu ada. lah. Dia kira-kira yang ni kalorinya Tak ada. sekian-sekian, proteinnya sekian-sekian. Dalam angkat berat ni diet tak macam bina badan lah. Bina Okay, badan memang okay. betul-betul kau kita orang ni makan makanan yang boleh buat tenaga cepat. I see. Mungkin sebab tu kita boleh tengok yang weightlifter ni badan semua tak semestinya badan lean apa semua kan. Tak besar-besar gadang orang cakap. Tapi dia orang macam fit lah. Okay. Oh, maknanya saya ada ciri-ciri tu abang. Sebab saya naikkan berat cepat. Oh, okay. Nak turun lambat. Sama. Tapi saya naikkan berat je lah. Kalau nak naikkan weight tu tak lah. So kalau kata let's say awak dah menembusi kategori 61 kilo tu, akan ada possible ke untuk awak turun balik ke kategori 55? Tak. Tak ada Sebab saya pun dah serik nak diet kan. Sebab saya stay kat kategori 55 tu daripada start saya join angkat berat lah. Okay. Sampai tahun 2022 saya bila nak game je kena diet 5 kilo, kena diet 3-4 kilo. Jadi makin lama tu badan makin besar, muscle makin banyak. Jadi fat tu jadi kurang lah. Okay. Jadi bila saya nak diet tu memang susah betul lah. Jadi orang-orang yang tengah diet kat sana, even atlet sendiri pun cakap diet tu tak senang. Betul. Nak turunkan berat badan tu tak senang lah sebenarnya. Maknanya selama awak involve dalam kategori 55 kilo, awak kena maintain berat awak 55 lah. Tak, saya akan overweight kan sampai 58, 59. Okay. Tapi bila sebulan lagi nak game, saya akan diet slow-slow lah. Sebab saya nak maintain saya punya power daripada 59 tu ke 55 power yang sama. Jadi begitu cabarannya. itu yang susah. Sebab kalau boleh je dalam seminggu turun 4 kilo, 3 kilo, tapi tenaga tak ada lah. Okay. Dia tengok orang lah. Okay, so maknanya tu diet, itulah time yang diet kena betul tu bang. Sebab nak turunkan berat badan tapi nak maintain power. Betul. Tips sikit. Kan kita tak tahu Betul, tips tu. Kena contoh pagi saya makan telur. Okay. Telur rebus 4 biji ke 5 biji. Sebab telur rebus ni dia punya bagus dia untuk muscle tu jadi cantik, lepas tu power lagi kuat. Telur rebus. Bukan telur sembal masak. Bukan Telur rebus. Okey. Kosong, telur saja. Telur Kau dah tambah kicap ke? Kicap lah. Kalau Okey. kalau Ingat telur telur rebus mata biar awak. Betul juga tu. Okey. Lepas tu minum kopi lah biasa lah. Kita atlet memang kopi memang tak tinggal. Lepas tu tengah hari akan loading daging lah. Daging, karbo sikit dan sayur hijau. Okey. Malam sama juga macam tengah hari tapi portion kurang sikit. Okey. Daripada tadi saya tak dengar awak sebut tentang nasi tau. Nasi makan tapi rasa-rasa je lah. Nasi tu Contoh satu sendok sikit gitu ya. Buat macam dalam badan ada tu kan. Jadi kita otak pun okey makan nasi okey lah. Jadi tenaga ada, pencernaan cantik. Okey lah. Kenapa nasi tu bukan lagi main portion dalam makanan? Sebab kita orang lebih kepada tenaga eksplosif. Okey. Sebab protein untuk grow muscle, untuk power dalam muscle tu dia kuat lah. Kalau kita makan nasi lebih boleh, tapi untuk kategori kecil ni dia akan berat tu akan naik mendadak lah. Betul lah. So, Maknanya faham nasi lah. tu menaikkan Nasi berat badan tu dengan lah. cepat lah. Beras tu lah. Beras, sebab beras ada gula, kanji apa Kanji semua. semua, okey. Kalau makan basmati tu tak kurang sikit lah naik. Okey. Brown rice. So maknanya lepas ni telur rebus, Yes. Tapi daging. ingat telur rebus tu ayam. kena kicap. Memanglah. Tak ada Memanglah. apa tu biar awak. Betul. Lepas tu bukan
2 biji, 5 5. biji. Lepas tu tengah hari kita makan daging bang. Betul. Ikan tak ada ikan? Makan. Ikan makan juga? Kadang-kadang kalau daging tak ada, ganti dengan ayam ikan lah. Okay. Nampak? Tapi dinner tu tadi sebut dinner tu pukul berapa? Sebab sekarang ni orang dinner tambah orang KL dinner kadang-kadang pukul 11. Oh, dinner yang bagus pukul 7, pukul 8. Last pukul 8 lah. Last pukul 8. Last pukul 8. Pukul 8 Kalau betul-betul nak jaga macam nak turun cantik kan. Dan malam memang tak makan apa-apa lah. Malam makan juga. Tapi bukan benda yang macam cakap buah-buah. Berat lah. Dia lebih pada snacking. lebih kepada benda yang sihat je lah kalau time diet. Contoh carrot. buah. Atau pisang. Betul. Banyak yang kita tahu ni. Kan? Okay. Terima kasih banyak-banyak atas tips untuk menjaga pemakanan yang Tetap kesimpulan dia nak turunkan berat badan ni atlet pun cakap bukan senang. bukan senang. Ya. Bukan senang. Tidaklah seperti memakan ubat-ubatan kurus untuk menurunkan berat badan. Okey, kejap lagi kita nak pergi ke soalan seterusnya. Dengarkan kami terus dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Genggam eratlah tanganmu, selami nada nadimu yang membarakan ku pandu. Dengarkanlah launganku. Kita angkat martabat sukan negara ini. Bersama bangkitlah semua, kita semarakkan semangat sesungguh-sungguhnya. Tempuh segala halangannya, tak kira kau di mana, laungkanlah hingga langit mendengar. Wow. Ayo terus melangkah, lupakan pernah lelah, jangan cepat mengalah. Ayo terus berlari. Rakan Muda Present My Sukan Corner masih lagi bersama dengan Atoy dan saya Zakaria dan Kita bersama dengan Anik. Okey, untuk pengetahuan semua, baru-baru ini telah pun Anik telah mencatatkan rekod ataupun lebih tepat memecahkan rekod kebangsaan dan juga rekod Commonwealth. Anik, cerita sikit secara detail tentang rekod-rekod yang awak pecahkan ni. Rekod yang saya pecahkan rekod saya sendiri lah. Okey. Masa saya buat dekat Olympic Paris hari tu. Okey. Untuk snatch saya pecah sekilo je. Rekod asal 130. Okey. Saya pecah 131 Okey. dengan total lah 298. Okey. Kejap, dia pecahkan rekod sekilo ni Nik. Maknanya Anik punya weight tu ditambah sekilo lagi ke? Penambahan weight tu sekilo ataupun macam mana? Tak, bergantung pada coach lah. Untuk kita starting, dia ada 3 percubaan, 3 kali angkat. Angkatan pertama 120, dapat boleh letak nak angkat 125 ke, satu berapa ke kan. Faham? Lepas tu angkat lah sampai 3 kali percubaan tu. Yang ketiga selalunya akan pecah lah. Okey. So let's say katalah awak dah pecahkan 131. So untuk next tournament, angkatan yang pertama akan start dengan 131 ataupun bawah sikit. Tak, tengok pada coach jugalah. Okey. Lepas tu sebab coach yang tengok kita training macam mana kan, kita boleh angkat berapa. Selalu dia akan bincang dengan atlet, tanya macam ni confident ke tak untuk angkatan certain untuk yang kena dapat lah angkatan pertama selalunya. Okey. So secara tak langsung, adakah pencapaian ini akan mengganggu ataupun memberi tekanan menuju ke Olimpik LA 2028? Bagi saya tak ada tekanan lah. Sebab kalau saya nak capai lagi tinggi kan, saya pun kena pecahkan saya punya orang cakap heart saya apa semua kan. Jadi masa dekat game yang lepas tu pun saya buat training 2 minggu je. Sebab saya baru balik Olympic Paris kan, saya cuti, saya huha-huha. Wah-wah. Macam apa ni, jalan lah, jalan. Tenangkan apa otak kan.
Training tapi training macam hari ni training penat lah, esok rehat lah. Tapi Lompat-lompat itu lah. maknanya dalam bercuti lah. Bercuti. Itu training atas inisiatif atas diri sendiri lah. Lepas Okey, tu okey, okey. start yang 2 minggu tu yang betul-betul training fokus lah. Lepas tu pergi ke Fiji. Saya pun target saya just angkat, saya follow je, janji boleh dapat medal okey lah. Okey. Target saya 125, 160 je saya punya ni. Okey. Tapi bila kat atas tu angkat-angkat boleh pula kan. Try lah. Try dapat. Lepas tu termenung lah. Ini lebih daripada Olympic Paris ni angkat ni lah. Jadi best lah macam tu. Okey. So bermakna awak dah meletakkan satu par yang agak tinggi dalam pada awak nak menuju ke LA 2028. So LA 2028 lagi 4 tahun. So apa-apa boleh jadi dalam tempoh 4 tahun. Betul. Dan apa awak punya perancangan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik di LA 2028? Saya kena tingkatkan lagi lah saya punya jumlah angkatan. Lepas tu setiap game yang saya keluar tu saya kena, angkatan tu saya kena save lah. Kena bagi dapat angkat supaya saya punya mental dia akan jadi lebih strong lah. Dia jadi macam ni macam training kita santai, angkat macam biasa sebab kita lawan dengan diri sendiri. Okey. Jadi saya lepas Olympic Paris saya kalah sekilo, nombor 4. Saya pun menangis 1 hari 2 hari. Orang chat pun saya mute, saya duduk minum kopi termenung kan. Kat situ saya positifkan diri saya. Ni dah tahu dah macam mana flow Olimpik ni, nak qualified dia macam mana. Jadi nak tak nak saya kena usaha lagi lah. Okey. So Olimpik beza sekilo je. ya. Sayang. Koyak ni waktu tu. Yang minum kopi seorang-seorang lagi tu. Koyak jugalah. Sebab turun dari stage tu, lepas angkat jatuh tu, duduk kat tempat warm up tu termenung dalam 1 minit 2 minit lah. Tengok shilling kan. Jadi blur. Jadi blur. Apa semua pakaian tanding masih pakai lagi kan. Kasut semua tak buka lagi. Terbenung macam ni. Ketika tu angkatan ke-3 waktu tu dah. Tak Okey. dapat. Tak dapat. Kalau dapat tu saya nombor 2. Tapi pop tak dapat kan. Tu yang termenung gitu kan. Lepas tu sehari 2 hari fikir balik positif diri kan. Dia lama-lama dapatlah satu target kan. Kat LA ni mesti kena dapat lah. Okey. Ambil masa tak untuk move on tu daripada kegagalan tu? Lama juga lah. Sebab setiap kali tengok kat IG tiba-tiba naik kan. Terfikir. Ingat balik terfikir lah. Faham. So macam mana ataupun apa langkah yang awak buat untuk lekas-lekas Bangun move on, balik kan. lekas-lekas Bangun balik. move on daripada benda tu, bangkit balik? Salah satunya kat Fiji lah. Saya rasa macam kat Olympic Paris tu saya rasa tak boleh saya nak keluarkan semuanya kan. Jadi kat Fiji ni saya try untuk lepaskan semua. Alhamdulillah jadi lah. Awak rasa apa sebab dekat kenapa? dekat Paris tu? Gagal kat Paris tu? Mungkin sebab first time saya pergi Olimpik. Itu lagi memang bukan rezeki saya lah. Kalau memang rezeki saya dapat. Sebab angkatan pertama saya dapat, kedua ketiga tak dapat. Tu yang dia macam terfikir. Adakah pressure di Olimpik lagi tinggi daripada di Fiji? Saya ya lah kot. Ya betul. Sebab dekat Fiji saya angkat seorang-seorang je. Sebab peserta lain semua dah habis angkat, saya angkat seorang-seorang. Daripada angkatan pertama sampai ketiga tu saya angkat seorang-seorang. Tu yang kurang sikit pressure lah. Boleh tenang. Okey. Ada ni tak perang psikologi dalam sukan angkat berat? Sebelum naik kena anjing ke? Tak ada. Psikologi tu ada dekat warm up area tu. Warm up area Apa dia orang buat biasanya? Warm up area? Biasanya dia orang akan angkat ringan je, tapi jeritnya macam angkat 200. Macam tu lah ibarat. Lepas tu ada coach-coach dia orang tenung kita macam side eye gini kan. Oh ada. Ada dia orang tu kat situ mental kena kuat lah. Sebab kita kuat macam mana pun kalau mental tak kuat kena dengan psycho kan habis. Jadi maknanya sebelum pertandingan tu musuh lah. Kalau nak berkawan apa pun selepas lah kot.
Tak adalah kata musuh macam nak ajak tumbuk tu, tak macam, adalah. salah kata, tapi time dah angkat dah warm up, wah kat situ lah kena pandai kawal emosi, kita takut macam mana apa semua kan. Dan awak tak buat benda sama? Maksudnya awak pun tak bagi side eye tak ke? jerit-jerit juga ke, bagi side eye juga ke? Dia kena ikut cara sendiri lah. Sebab saya pernah terikut-ikut, saya loop. Saya macam follow dorang punya ni kan. Saya ikut dorang. Saya angkat pun loop, tak dapat. Okey. Dah saya ikut diri sendiri punya. Saya yang kena balik. Okey, faham. Itu antara cabaran-cabaran yang kita tak pernah tahu dan tak pernah alami sebagai atlet angkat berat. Okey, lepas ni kita nak tanya banyak lagi untuk jam yang terbaru di Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Jangan ke mana-mana, terus saksikan dan dengarkan kami secara eksklusif di Rakita 107.9. Genggam eratlah tanganmu, selami nada nadimu yang membarakan ku pandu. Dengarkanlah launganku. Kita angkat martabat sukan negara ini. Bersama bangkitlah semua, kita semarakkan semangat sesungguh-sungguhnya. Tempuh segala halangannya, tak kira kau di mana, laungkanlah hingga langit mendengar. Ayo terus melangkah, lupakan pernah lelah, jangan cepat mengalah. Ayo terus berlari. Rakan Muda present My Sukan Corner. Kembali lagi bersama saya Jo Zakaria dan Atoy Tauhid, dan membincangkan lagi tentang isu Angkat berat bersama dengan Anik. Okey. Bukan isu. Bukan isu. Ya, Bukan. it's just experience lah. Ya, Experience. betul. Lagi kita nak tanya tentang experience bila di Olympic Paris. Ini pertama kali Olympic awak sertai. Olympic Paris, betul? Pertama kali. Okey, apa yang best bila sertai Olympic? Aku suka lah. Yang best. Apa yang best ni? Yang best dia Awet. saya Sabar. Mudi lagi jangan jangan kotori pemikiran dia. apa ni, sebab sebelum ni saya dah pernah pergi Temasya Commonwealth. Okey. Dia punya vibe dengan Olimpik lain lah. Kita pergi Olimpik ni, kita masuk Olympic Village, kita macam tengok kan satu contingent semua kat situ kan. Jadi macam ni rupanya dia punya crowd tu lain. Kita nampak orang sana sini pakai baju contingent masing-masing. Okey. Jadi bila masuk tu pun kita pun semangat lah. Apa semua kan. Satu lagi sekarang yang viral tu Muffin kan. Muffin Man. Kalau kat TikTok Olympic punya. Okey. Dia orang ada viral atlet dari mana lah. Okey. Pasal muffin. Asal? Oh ya. Muffin coklat. Wah, apa kisah sampai ni kita tak tahu ni. Tak tahu. Sebab dalam perkampungan sukan tu kita ada tempat makan. Okey. Tapi makanan tak sedap. Sebab Tak apa, dia orang tak tahu lah. Okey. Bonjour. sebab makanan dia buat untuk atlet lah. Tapi rasa tak sedap lah. Okey. Memang tak sedap Yang lah. paling sedap muffin tu lah, sebab cukup rasa, ada manis-manis okey, lah. okey. Sebab tu yang dia jadi viral tu. Oh, bermakna pendapat tak sedap ni semua satu dunia punya atlet rasa. Betul. Oh Ingatkan macam yelah kita Kita tekak tekak, Malaysia. ya, Mungkin betul. kita makan sana rasa tak, dia memang buat tak sedap. Betul, rasa macam Tak sedap. tak sedap lah. Sebab saya habis game pun saya bedal Maggi je. Tapi maknanya yelah, tak boleh bawa makanan, tak boleh nak keluar, betul lah, untuk cari makanan. Ke boleh. Tapi dekat Paris kan banyak pickpocket. Yelah, yang ada benda-benda tinggi keselamatan lah. Okey. Jadi sebelum game memang tak keluar lah. Okay, walaupun let's say jalan berkumpulan bersama dengan coach, pergi cari makan. Coach, makanan ni tak sedap lah coach. Jomlah kita keluar cari makan kejap. Ada? Tak ada? Ada berlaku? Tak ada, sebab
Kontingen Malaysia OCM sekretariat lah senator. Diorang kata kalau makanan dalam tak sedap, order dengan diorang order luar. Ada option okey. tu lah. Ada option. Sebab diorang ada bagi list menu lah yang ada kat makanan Malaysia yang ada kat Paris. Tapi dah susah pula dia dah banyak layer pula dia nak pergi beli. Betul. Kan nak order dulu, nak tunggu orang tu order pula, nak tunggu sampai lagi makan leceh lah. Jadi maknanya yang muffin tu famous, muffin tu yang sepanjang apa aku nak cakap ni? Sepanjang Olimpik tu yang sedap dimakan hanya muffin tu je. Saya rasa tekak saya boleh masuk muffin. Yang lain tu masuk sebab sebelum game kan nak makan lah. Habis game makan tapi tak banyak lah. Banyak makan, cari Maggi lah. Okey, entah itu yang mempengaruhi prestasi awak kat Paris kot. Sebelum game saya tak makan muffin. Lepas game baru makan. Lepas game baru makan. Sebab macam mana, berapa hari awak kat sana? Seminggu. Dan tu tiap hari mi segera tu. Lepas habis game lah. Okey, lepas pergi. Okey, sebelum habis game? Sebelum game? Sebelum game makan je lah. Makan je lah hidangan tu. Okey. Sedap tak sedap Makan je telan lah. sebab- Janji makan je lah. sebab nak tenaga kan. Okey. Makan ni. So itu yang best dan yang tak best ni adalah pasal makanan. Ya. Pengalaman-pengalaman lain yang mungkin di luar daripada sukan? Diorang punya macam community pun diorang kurang sikit. Maksudnya? Macam Pergaulan. pergaulan lah. Sebab Okey. diorang susah nak bahasa Inggeris kan. Diorang Okey. bahasa French. Ah. Kita pun tahu bonjour je. Okey. Memang orang Malaysia tahu bonjour je lah. Itu je tahu kan. Jadi kadang-kadang nak communicate susah. Okey. So dengan atlet-atlet Atlet negara lain, lain? Atlet negara lain ada lah okey. Sebab rata-rata semua boleh cakap bahasa Inggeris kan. Okey. Jadi kita orang sembang pun okey. Tak ada masalah. Okey. Okey, tapi saya ada satu soalan tak? Okey. Okey, sebab ini Olimpik ni adalah world punya competition. Berlaku ke? Boleh tanya soalan ni? Siapa dia? Tanya. Lamba jahat. Berlaku ke? Sebab ada yang setengah European tak suka Asian. Benda-benda tu berlaku tak dekat Anik? Double standard lah dengan cakap. Tu mesti ada berlaku. Ada Ada. Oh, mesti ada berlaku okey. Tu sebab dengan racist ni kita tak boleh lari lah. Okey. Sebab mana yang orang racist ada yang orang tak racist okey. Okey, Sebab faham. dalam angkat berat pun ada juga. Ada juga Sebab baru-baru ni pun ada bukan kategori saya lah. Ada kategori lain angkat berat. Yang kawan ni buat mistake lepas. Yang ni tak buat mistake tak lepas. Oh. Dia banyak nak menangkan dia orang lah. Tapi itu yang berlaku dekat Olimpik baru ni lah. Ni yang berlaku. Tapi rasanya waktu Olimpik baru ni ada a few cases yang macam tu. Banyak. Ya. Banyak jadi. Okey, faham. Okey, faham. Kita baru nak tanya pasal soalan berjumpa kawan-kawan baru ke apa kan. Tapi sebab kawan dah tanya macam tu, so macam kita faham lah. Kan kita macam teringin nak tahu Anik pergi sana sebagai atlet muda, pergi ke satu tamasya besar, kemudian jumpa dengan atlet-atlet negara lain, dia mesti ada klik satu dua kawan baru mesti ada daripada juga kan. daripada negara lain. Ada lah. Still contact sampai sekarang lah. Tak. Ke just tahu macam tu je. Macam follow kat media sosial je lah. Okey. Tapi waktu kat sana tegur-tegur je lah. Tegur, angkat tangan, senyum-senyum ya. Okey, baik. Itu antara pengalaman Anik di pentas Olimpik. Kita akan bualkan lagi selepas ini. Terus dengarkan kami dan saksikan kami di Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Genggam eratlah tanganmu, selamina dan nadimu.
Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Masih lagi kami berdua bersama dengan Anik untuk sukan angkat berat. Dan kita berminat nak tahu sebagai atlet muda, mungkin ada lagi rakan-rakan lain yang seusia ataupun hampir usia Anik yang nak menceburi sukan angkat berat. Okey, jalan yang boleh mereka pilih, apa dia? Jalan yang diorang boleh join angkat berat ni gym-gym luar. Okey. Sebab sekarang ni pun kat KL dah banyak dah. First yang dekat Subang. Okey. Dia nama Gym to Zilfit. Okey. Dia memang program Olympic weightlifting lah. Oh, okey. Sebab kebanyakan gym luar CrossFit kalau abang tahu. Okey. CrossFit tu lain. Olympic weightlifting lain. Okey. Jadi gym tu yang start buat dulu lah, yang saya nampak. Dia ada program dari budak-budak kecil sampai yang orang-orang dewasa yang nak belajar kan. Boleh. So setakat ni di POV ataupun di pandangan awak, sukan angkat berat di Malaysia ni macam mana sambutannya? Sebelum ni okey. Maksud saya sebelum beberapa tahun sebelum ni okey. Lepas tu sebab ada yang gagal ujian doping apa semua kan. Tu sukan angkat berat mula dipandang, orang cakap Bagi angkat bad berat, impact lah. angkat berat doping, angkat berat doping. Jadi saya masuk MSN ni pun masa tu saya baru masuk sebulan. Bulan depan kena bubar. Oh ya. Sebab angkat berat Malaysia kena ban dengan Persatuan Angkat Berat Dunia lah. Okey. Sebab kes doping. Okey. Jadi cakap baru masuk sebulan dah kena ni. Macam mana boleh jadi isu doping ni? Diorang macam mana? Setakat yang saya faham, doping ni adalah dalam badan diorang ada bahan terlarang. Macam mana boleh ada dalam badan diorang ni bahan terlarang ni, daripada segi ubat ke, suplemen ke, makanan ke, macam mana? Saya pun tak tahu. Okey. Sebab saya pun masa tu tak, doping ni pun saya tak tahu macam mana apa semua kan. Jadi saya pun tak apalah. Sebab based on kita punya session dengan adik dulu kan, dia kata tak semestinya orang tu ambil ubat untuk naikkan strength dia apa semua. Kadang-kadang daripada pemakanan, ambil suplemen tu ada mengandungi benda-benda macam tu tanpa pengetahuan. So kemungkinan jugalah kan. Kadang-kadang suplemen tu elok untuk dia punya sports tu kan, tapi tanpa dia tahu Betul. dalam tu ada bahan terlarang. Sebab setiap tahun agensi doping world lah, WADA, dia orang akan update nama-nama ubat yang sangkut. Mungkin Okey. Tak sempat update dah ambil. macam contoh tahun ni sangkut, tahun depan clear ubat tu lepas. Kita kena selalu check lah. Nak beli suplemen, check kan ada yang sangkut ke tak. Kalau tak sangkut okey lah. Awak sendiri ada amalkan suplemen? Ada, tapi saya ambil suplemen dari ISN lah. Itu memang Okey. clear betul lah. Betul. Sebab saya pun nak makan suplemen takut-takut juga. Tapi kalau ISN punya suggest, saya tak ada masalah. Suplemen memang diperlukan lah untuk diperlukan untuk atlet. Sebab dia membantu mempercepatkan recovery lagi. okey. Recovery adalah benda paling penting untuk atlet. Betul. Kan? Recovery maknanya selepas dia dah pump dia kena ada recovery tu. Okey. Maksudnya rehat dan tidur saja tidak mencukupi lah. Bagi saya, kalau macam dah angkat berat ni nak kuat lah, rehat, makan nombor 1, training nombor 2, nombor 3. Oh. Rehat dengan makan nombor 1 Rehat, makan, recovery nombor 1. Nombor 2 training. Sebab kalau kita letak contoh training nombor 1, rehat, makan nombor 2. Kita training pump. Tak cukup rehat, tak cukup makan. Tak cukup rehat, makan tak bagus, recovery tak jaga. Setahun je kita injured. Okey. Lepas tu nak recover lambat kan. Jadi tu yang baik, kita jaga makan, rehat, training, confirm akan perform lah. Okey. Makan dengan rehat kan. Kalau saya lebih rehat. Lebih rehat dan lebih makan. Betul, training tak ada. Training tak ada. Itu silap kita. Betul. Okey, perancangan Anik untuk mungkin 5 atau 10 tahun akan datang, kita dapat ketahui selepas ini. Terus dengarkan kami, Rakan Muda Presents My Sukan Corner.
Atik Tauhid dan Joe Zakaria masih lagi di sini untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Anik, dalam sukan angkat berat, perancangan awak dalam masa 5 tahun akan datang? Perancangan saya tahun lepas SEA Games saya kena menang. Okay. Sebab orang yang saya lawan SEA Games ni, orang tu lah yang saya lawan kat Olimpik. Oh, Okay. ini revenge lah ni yang cakap. Sebab kalau dalam angkat berat ni SEA Games tu ibarat Olimpik. Kalau menang emas kat SEA Games, Olimpik boleh menang. Oh, okay. Faham? Lepas tu Commonwealth, Okay. lepas tu World Champ. Apa-apa sekali kejohanan saya nak menang lah. Okay. Sebab tu yang jadi cakap saya punya modal untuk saya ke Olimpik. Last Olimpik lah. Okay. Setakat ini di pandangan awak, berapa lama yang awak rasa awak akan bertahan dalam sukan angkat berat? Kalau saya betul-betul jaga, mungkin saya sampai umur saya 30 lebih saya boleh tahan lagi. Sebab yang saya lawan pun orang Indonesia kan. Kategori saya, dia pun dah Olimpik yang Paris ni kali kelima. Oh. Olimpik lepas Olimpik kali kelima. Wow. Lama lah. Lama. Dia start Olimpik dia tak silap umur 19. Okay. Lepas tu straight menang. Wow. Olimpik yang Paris ni dia kalah sebab dia injured dia punya meniscus. Jadi dia nak angkat tak dapat lah. Okay. Jadi tu yang saya rasa kalau kita betul-betul jaga kita punya dari segi pemakanan, recovery, disiplin kita semua, boleh pergi lama lagi lah. Okay. Alright. Daripada segi pengurusan awak, daripada segi pentadbiran yang mentadbir sukan angkat berat di Malaysia, so far awak rasa berpuas hati dengan semuanya? Maksudnya daripada menjaga kebajikan awak, menjaga allowance awak, gaji awak dan sebagainya, awak rasa okey atau ada masalah sebenarnya yang orang luar tak tahu? So far okey lah. Sebab saya pun takut nak cakap banyak. Okay. Takut jadi isu pula kan. Takut saya pula yang kena hentam. Apa ni? So far setakat ni okey lah. Kalau ada macam nak cakap masalah-masalah tu normal lah. Mesti akan ada masalah. Boleh dihadapi lagi? Boleh dihadapi boleh lah setakat ni. Tapi macam atlet-atlet macam ni, yang individu atlet ni, boleh ke dapat sponsorship daripada mana-mana company luar? Ke kena cari sendiri? Boleh, tak ada masalah. Tak ada boleh. masalah. Oh, jadi maknanya atlet ni open kepada apa saja sponsorship lah. Betul. Oh, tak terhad kepada apa saja MSN Tak ada. provide. Oh, okey. Jadi itulah pada orang-orang company-company di luar sana yang ingin menyumbang. Betul. Boleh menyumbang kepada pembangunan sukan Angkat berat angkat Malaysia. berat Malaysia. Sebab pencapaian boleh tahan ni. Ya. Baik ni. Muda pun muda. Muda pun muda. Prospek masa depan lah. Yes. Okay. So untuk mereka yang juga berminat untuk menyertai sukan angkat berat ni, kejap lagi Anik akan nak titipkan beberapa tips dan juga pesanan ataupun mungkin ada cadangan untuk anda semua turut menjadi seperti Anik. Terus bersama kami Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Genggam eratlah tanganmu, selami nada nadimu.
terima kasih setinggi-tingginya kepada semua yang terus menyaksikan kami dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Semakin hampir ke penghujungnya dan kita akan sediakan ruangan ini untuk anda semua yang mungkin ada menyimpan hasrat dan minat untuk menyertai sukan angkat berat. Maklumlah sukan ni solo. Dia tidak berpasukan. Dapat hadiah dapat seorang. Gaji pun gaji seorang. Kan? Komitmen menang atau kalah semua adalah di tangan anda semua. Ni mungkin boleh kongsikan orang kata starter pack lah untuk menjadi seorang atlet angkat berat. Starter pack dia tekad kena kuat dah. Okey, nekat lah. Selalunya siapa yang try angkat berat ni, yang kalau contoh dia macam saja-saja try, yang dia macam tak ada niat betul-betul lah, biasanya akan seminggu 2 minggu atau sebulan akan hilang dari radar macam tu. Kalau yang selalunya yang lekat ni, yang betul-betul cakap memang minat sukan. Yang kebanyakan yang main angkat berat ni daripada keluarga susah. Dia orang tanamkan dalam diri nak ubah diri dia orang kan. Sebab dalam sukan ni kita orang senang nak belajar masuk universiti. Macam saya sendiri, saya sekarang kat UiTM. Saya masih SPM Form 4, Form 3, nombor last tu saya lah pegang. Saya exam tu, kalau mat tu lulus Form 1 lah. Last lulus. Matematik? Matematik biasa ni? Sampai SPM pun tak lulus mat. Tapi Alhamdulillah SPM dapat lah. Itu pun cukup-cukup makan je. Sebab saya involve dengan sukan kan. Saya pun memang tak minat belajar langsung. Seminggu 2-3 kali je pergi sekolah. Sebab sebulan 2 bulan sebelum SPM pun saya tak masuk sekolah. Saya ada game kat luar kan. Jadi saya main sukan. Ada tawaran dari UiTM. Saya masuk diploma untuk PJJ. Try yang masuk, boleh bawa. Lepas tu lepas saya menang Commonwealth, diploma saya baru SEM 1 je. Dia orang convert saya ke degree. Kat situ baru saya ni macam ni rupanya. Jadi siapa yang tak pandai tu kan, kata nak masuk U, kalau nak ikut cara lain, mainlah sukan. Sebab dia boleh, pelajaran akan ikut. So moral of the story dekat sini, whatever it is yang kita buat, pendidikan tetap menjadi satu basic yang sangat-sangat wajib ada dalam kehidupan kita. Sebab itu adalah ilmu pengetahuan. Tak kisah macam mana kita melalui perjalanannya, tapi akademik tu adalah benda penting. Betul. Okey, dan akhir sekali ni, untuk kita menutup rancangan kita untuk episod kali ini, mungkin awak ada kata-kata kepada rakyat Malaysia yang menyokong perjuangan awak selama ni dalam sukan angkat berat, ataupun mungkin yang sebelum ni tak perasan awak, tapi melalui episod Rakan Muda Presents My Sukan Corner ni, inilah dia, jago angkat berat Malaysia. Berikan kata-kata kepada mereka ni, silakan. Terima kasih sebab selalu sokong saya. Apa yang anda cakap dekat macam nyokong saya apa semua, saya kalau pergi game saya akan ingat. Saya memang tak lupa lah. Sebab tu pun untuk jadi salah satu saya punya semangat kan. Jadi terima kasih sebab selalu sokong saya, walaupun anda tahu nama saya tapi tak tahu saya macam mana muka saya. Kebanyakan orang macam tu tahu. Jadi terima kasih, saya hargai lah. Baik. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang menyaksikan untuk episod kali ini Rakan Muda Present My Sukan Corner. Terus saksikan dan terus sokong kami untuk episod-episod akan datang. Saya Atul Tauhid mengucapkan terima kasih kepada anda semua. Dan saya Jo Zakaria. Dan kita harap kita jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih banyak. Semoga berjaya untuk kejohanan-kejohanan yang akan datang. Amin. Dan terus mengharumkan nama negara. Betul. Memecahkan lagi rekod. Dan one day membawa pulang pingat Olimpik ke negara kita. InsyaAllah. Amin. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.